Hello, anybody here? Ya, Habibullah. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada. Roger. Kenapa senyap je? Saya ingatkan tak ada. Okay, Semua tunggu baik. Prof. Alright. Habibullah, you selesai? Ya, saya ex-student USAS. Kenapa? Awak kenal ke? Alamak, janganlah. Kita satu you. Alamak, tak kena kawan. Tak kena kawan. Lain fakulti lah. Kita orang memang tak kenal pun. Alamak. Ada sini budak UiTM ke? Saya. UiTM mana? UiTM mana? Pucalam. Ada UiTM. Pucak Alam. Ada UiTM Kuala Pilah tak? UiTM Kuala Pilah ke tak? Kalau Pilah tak ada. UiTM Seremban. Bukan Pilah. Habibullah budak pandai. Dia counselling. Itu budak-budak kampung je. Syama. USAS tu besar sangat. Tiba-tiba bising kan. Tiba-tiba Prof masuk. Mira, aku tumbuk Kang. Kang tu sling ke? Kang tu macam sekejap lah. Nanti macam nanti. Oh gitu. Bah, Aku tumbuk nanti ya macam tu. tunggu Kang. Orang semua dah makan? Makan hati. Makan hati. Jom Mama. Okey, boleh. Pergi. Don't worry, pergi je. Actually, Prof je yang bising nak attendance. Takut doh. Tiba-tiba kan Prof masuk. Prof tengah makan tu. Dekat Mama kot. Tak. Hari kan hari Jumaat. Mungkin nak solat taubat ke. Kenapa korang? Sorry, baru masuk. Apa isunya? Tak ada isu. Saja je. Lori koko. Ingatkan sedang When dia nak masuk belanja bahasa ni, merajuk. Mama. Dia nak belanja Mama. Tak, ada benda lah. Lori koko ni terbalik dekat ladang coklat. Janganlah, tak nak lah. Tu macam iklan Coco Crunch. Betul. Prof mute. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Salam Prof. Prof. Orang Indo. Yang ada ya. Ada. Saya bukan pergi kuliah pentafsiran pembelajaran ya. Okey, Roger. Okay, Nampak Prof. tak share ni? Nampak Prof. Nampak? Nampak. Dengar suara saya tak? Dengar jelas. Dengar Prof. Okey baik. Nanti Mira tolong tengokkan kehadiran malam ni. Baik Prof. Okey, tajuk kita ialah berkaitan dengan pentafsiran, satu part yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita mentafsir pelajar kita sama ada capai atau tidak objektif pengajaran. Jadi use with skill, kalau kita gunakan dengan kemahiran yang baik, kita akan gunakan assessment untuk motivate the reluctant, orang yang tak nak belajar, revive the discouraged, orang yang tak ada semangat nak belajar, and thereby increase, dan dengan itu dapat meningkatkan lagi, bukan saja mengukur achievement, bukan setakat mengukur saja, kita boleh meningkatkan lagi pencapaian. Ini benda-benda yang kita nak discuss lah. Jenis assessment, jenis pentafsiran, type of assessment, jenis quality classroom assessment, setting up classroom, selecting assessment, school-based assessment, dan sebagainya lah. Jadi kalau ikut Kementerian Pendidikan 2018, apa maksud pentafsiran atau assessment tu? Process of collecting information about pupil progress.
proses untuk dapatkan maklumat tentang kemajuan pelajar dalam bilik rujukan. The ongoing assessment, pentafsiran yang berterusan is planned, dirancang dan diimplementasikan dan dilaksanakan dan direport, mestilah report. Dah rancang, implement dan kena report bagi setiap cikgu lah. So this process is ongoing. Benda ni dibuat secara berterusan supaya cikgu boleh tentukan tahap penguasaan pelajar ikut Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi Wigin kata apa? Wigin kata is a comprehensive multi-phase analysis of performance. Benda yang mengukur pencapaian pencapaian pelajar yang menyeluruh dan berbagai jenis lah multi-phase ni. It must be adjustment based berdasarkan apa yang kita nak ukur dan juga nak ukur personal orang pelajar kita. Confuse kata one is gather accurate information about student achievement. Nak mengukur dengan tepat pencapaian pelajar dan gunakan assessment proses itu dan keputusannya untuk improve pencapaian. Gunakan pentafsiran itu untuk mengukur proses pentafsiran itu untuk melihat result, keputusan yang efektif bagi memperbaiki pencapaian. Apa beza pentafsiran dengan penilaian? Jadi kalau kita kata penilaian is adjustment, kita nak mengukur, menilai regarding the quality of work, quality ataupun nilai keputusan yang kita tafsirkan tu. So this judgment is based on multiple source of assessment information. So penilaian tu ialah berkaitan dengan apa? Cara kita nak melihat kualiti ataupun nilai keputusan pentafsiran yang kita lakukan. Dapat itu, begitu. Dan this judgment, penilaian ataupun ukuran ini is based on multiple source. Ada berbagai sumber cara kita nak menilai atau mentafsir maklumat. Kita boleh tanya, kita boleh buat exam, kita boleh buat quiz dan sebagainya lah. So evaluation, penilaian ni melibatkan placing a value on the collection. A contohnya. Kita nilai budak tu dapat A, kita nilai budak tu dapat A minus, kita nilai budak tu dapat B, ada nilai dia. A tu berapa? 80 hingga 100. Okay. A minus tu berapa? 70 hingga 80. Contoh. So ada range dia lah. Untuk nilai kepada apa yang kita ukur tu. Pentafsiran ni apa pula? Assessment. Pentafsiran is the act, cara atau tindakan yang kita buat untuk dapatkan maklumat, collecting information about individual berkaitan dengan pelajar ataupun group of individual. Macam awak ada tugasan individu dan tugasan kumpulan, betul tak? So saya nilai individu dan juga saya nilai kerja kumpulan tu as a group. In order to better understand them, supaya saya boleh faham awak. Kalau dekat solar ada kerja individu, ada juga kerja kumpulan. So the assessment process involve using a range of strategy. Sama juga macam evaluation tadi, dia ada beberapa strategi to make the decision regarding instruction. Untuk kita baiki pengajaran kita based kepada tafsiran. Kalau kita tanya-tanya budak tak faham, so kita kena decide lah pengajaran kita kena macam mana. Lebih lagi dekat dengan pelajar, lebih rendah lagi level dia, supaya daripada pentafsiran kita tanya budak, kita suruh budak design, suruh budak buat aktiviti dan latihan tu, kita boleh tahu sama ada instruction pengajaran kita tu okey. So dia juga ialah gathering information, mengumpul maklumat about student performance, pencapaian pelajar, ataupun berkaitan dengan behavior. Macam dia kena buat eksperimen tu sampailah dia dapat result dia. Kita ukur dia punya behavior in order to diagnose student problem. Dengan itu kita boleh diagnose, boleh kaji, boleh ukur, boleh diagnosa lah macam doktor lah. Apa masalah budak ni? Satu. Yang keduanya, monitor dia progress, pantau kemajuan dia. And then, ketiganya kita boleh bagi maklumat, feedback. Untuk apa? Penambahbaikan. Jadi bezanya, satu ada nilai, satu lagi kita ada cara untuk mengukur pada ada pengajaran kita berkesan,
Yang keduanya, tengok budak punya performance lah. Supaya kita boleh tahu, kita boleh diagnose masalah pelajar tu apa. Kita tengok kemajuan dia macam mana. Dan kita boleh bagi maklum balas. Masalah dia macam ni. Macam mana kita nak tafsir budak yang berbeza-beza kalau binatang tu. For fair selection, ni cikgu dia ni, dia kata boleh tutup mic tak? Ada orang buka mic. So for a fair selection, everybody has to take the same exam. Gajah, monyet, penguin, burung, ikan, apa lagi tu, seal, anjing laut dan anjing kena panjat pokok. Agaknya yang lulus apa tu? Ikan. Yang lulus, Prof. Yang monyet, burung. Yang monyet sebab dia ada jari, nak pegang pensel senang. Awak ni. Dah Tengok pegang lah. pensel, dah pegang kayu bah. Kayu apa pokok tu dia punya dahan. Pensel. Yang ikan nombor 1. Yang nombor 1 boleh panjat, yang cepat pergi ke atas pokok tu burung lah kan. Yang- Tapi dia bukan panjat, dia terbang. Di kata situ, please climb this tree. Yelah. Dia boleh lah di atas pokok tu. Tapi kalau ia ikut kriteria ada climb tu monyet lah. Daripada awak tadi suruh pakai pensel lagi dah tak senonoh jawapan awak. Tersalah sebut bah. Saya Tu tak lah. Jadi kalau kata boleh panjat pokok tu monyet, tapi kalau boleh berada di atas pokok tu burung. Jadi kriteria dia gajah tak boleh. Jadi sama macam kelas awak. Faham? Tak bolehlah awak nilai dia sama bagi semua orang. Mesti ada cara-cara yang berbeza. So everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will its whole life believing that it is stupid. Sepanjang hidup dia lah dia kata dia bodoh lah. Sebab dia takkan dapat panjat pokok tu. So as a teacher, what do you do? Janganlah tiba-tiba melompat je. Tengok dah dulu soalan ni. Belum tanya lagi dah nak jawab. So as a teacher, you have to planning and managing both formative and summative assessment. Jadi bila kita ajar satu topik tu, kita kena nilai secara formatif. Kita kena nilai secara akhiran, summative. Formatif, each topik, summative di penghujung semua topik. Okay. Identifying, clarifying and teaching to value learning targets. Untuk kita kenal pasti, untuk kita jelas and teach the to value learning target. Sama ada tercapai atau tidak matlamat pembelajaran. Okay. Designing or selecting high quality assessment item and task. Jadi kita kena nilai dan pilih yang pentafsiran yang berkualiti. Devising high quality scoring keys. Guide, tak boleh bias lah. Yang betul-betul berkualiti untuk kita ikut. Dia ada dia punya scoring keys dia. Mana nak bagi markah dia ada panduan dia dan rubrik dia. Using assessment result to plan further instruction. Gunakan pentafsiran hasil daripada keputusan pentafsiran tu untuk rancang pengajaran seterusnya. Jadi bila dah nilai tu kita tengok balik lah sama ada cara kita menyampaikan tu okey ke tak okey. Offering descriptive feedback during learning. Menyediakan satu maklum balas yang boleh diukur lah deskriptif ni, ukuran dia ada semasa pembelajaran, designing assessment, tracking student achievement, setting up system so that student can track their progress. Bila budak tengok result dia, buku report dia, ujian pertama, ujian kedua dia dapat tahulah pencapaian. Atau setiap kali kita bagi latihan, kita ada simpan dia punya report. Calculating grades, kita boleh calculate grades supaya dia boleh tahu markah dia, grade dia berapa. Markah dia berapa, grade dia berapa. Dia assigned tu lah. So what is a quality classroom assessment? Yang terbaiknya apa, yang berkualiti ni apa? They are designed to serve the specific information needs of the internet user. Dia disusun, direka bentuk. Kita susun soalan-soalan atau pentafsiran yang kita nak buat pada pelajar tu untuk mendapatkan specific needs information. Keperluan maklumat yang spesifik pasal belajar tu.
Kemudian dia based on clearly articulated and appropriate achievement target. Itu sebabnya kena SMART tadi tu. SMART tu maknanya ukuran dia mesti berpandukan kepada apa yang kita tetapkan pada objektif. Dan kita boleh sampaikan jugalah pentafsiran tu, saya akan adakan ujian, saya akan adakan quiz. Kita cakap dengan pelajar. Kemudian kita kata ada dalam semua tugasan dalam semua nota-nota tu, atau dari tajuk 1 hingga tajuk 3, the first 3 chapters kita articulate, cakap. Kemudian kita kata kalau yang bagusnya semua tu kena jawab yang betul dengan betul dan tepat. Barulah dapat markah sekian-sekian. So they are accurately measure student achievement, mengukur pencapaian secara tepat. Their year result, dia menghasilkan keputusan that are effectively communicated to their intended users. Dia ada result, keputusan yang budak boleh tengok dan boleh dibagi tahulah, communicate, dia bagi tahu mak ayah, bagi tahu student tu pencapaian dia macam mana. They involve student in self-assessment. Dia juga melibatkan pentafsiran kendiri. Dia buat satu modul, dia buat soalan, dia tengok pencapaian dia sendiri. So ada goal setting, tracking and reflecting on dan sharing their learning. So ni yang maksud dia yang quality classroom assessment. Jelas. Pentafsiran tu jelas. Kalau macam awak kena tulis dalam RPH tu macam mana orang mentafsir budak punya pencapaian dan kefahaman. Dan buatlah, jangan tak buat. Key to effective assessment, clear purpose. Jelas matlamat dia apa. Clear targets. Sound assessment design, satu reka bentuk pentafsiran yang bagus, yang elok. Effective communication, beritahu bila nak buat penilaian pentafsiran tu. Ataupun dah ajar, kita pun tanya budak dengan jelas lah soalan dia. Dan melibatkan juga pelajar lah, semua pelajar lah. All the student lah, semua. Clear purpose ni apa? To gather information about student learning that will inform instructional decision. Dengan adanya pentafsiran tu, kita dapat kumpulkan maklumat tentang pembelajaran pelajar tu. Kemudian dapat maklumkan tentang keputusan nak mengajar cara macam mana yang terbaik, strategi apa tu. Need regular information about what each student has and has not learned. Jadi memerlukan secara regular tetaplah maklumat tentang apa yang seorang pelajar dah belajar dan apa yang tak belajar lagi. Decide what next. Come next is student learning. Lepas dia belajar ni, apa lepas tu? So mana pula kita nak ajar dan kita dapat kenal pasti masalah pelajar tu. Intended to support student learning. Berniat, pentafsiran tu berniat untuk membantu pelajar dalam proses pembelajaran dia. Okay. Pentafsiran yang clear targets, apa dia jelas objektif dan matlamat dia. Start the assessment process with a clear sense of learning to be assessed. Yang kita ukur ialah proses belajar dia. Apa yang telah dia belajar. Jadi kita dah ajar, kita taksir, kita soal, kita bagi dia latihan. Supaya apa yang kita ajar tu jelas. Apa yang mereka dah belajar. So the achievement expectation we hold for our student, the content standard at the focus of instruction. Okay. When our learning targets are clear, bila kita punya matlamat pembelajaran jelas, objektif jelas bagi kita, bagi guru, the next step is supaya pelajar tu jelas lah apa yang dia dah belajar. Kadang-kadang kita tanya dalam perkembangan tu supaya kita tahu bahawa objektif yang kita telah tetapkan tercapai. Pelajar dapat menjawab 5 daripada 10 soalan, atau 6 daripada 10, atau 7 daripada 10, clear. Dan kita pun boleh tahu student, awal-awal kita dah boleh bagi tahu student lah apa yang kita harapkan dia boleh menjawab, dia boleh menjelaskan, boleh melukis sebab itu. So student chances of success improve. Budak punya kejayaan boleh diperbaiki when they start out with a vision where they are headed. Dia tahu mana arah cikgu nak ajar tu. So a sound assessment design, satu reka bentuk pentafsiran yang baik tu, yang bagus tu apa dia? Selecting an assessment method capable of reflecting the intended target. Pilihlah cara pentafsiran yang boleh mengukur asas matlamat atau objektif pengajaran tu. Kalau kata pelajar dapat menyatakan, jadi kena tanya. Atau kadang-kadang tangan depan kena present lah. Kena bagi tahu ni. Sebab itu yang kita pilih. Kalau pelajar dapat menyelesaikan masalah matematik, dia kenalah tulis, kena selesaikan. Jadi clear, benda tu clear. After we have chosen a method, we develop
with intention, three ada quality criteria. Apa lagi? Itu sebab jangan letak satu objektif. Letak ganjil okey, 2, 3 okey, 4, 5 boleh. Ya? Ganjil tu bagus lah. Must sample well by including just enough exercise to lead to confident conclusion. Must sample, mana kita kena buat dulu, tengok sample well tu mana kita dah uji lah. Mana boleh tanya, boleh tahu. Yang cukup latihan, maka bolehlah kita nilai. Kita ajar cukup, bolehlah kita nilai. Kita suruh dia berbincang-bincang cukup, exercise cukup, barulah kita boleh tengok achievement. Must be the assessment high quality item. Soalan-soalannya mesti berkualiti, task dia mesti berkualiti, atau exercise accompanied by proper scoring scheme. Dia ada skema permataan dia yang jelas. Macam nak bagi markah dalam soalan esei contohnya kan. Kita kena ada skema dia, macam mana kita nak bagi markah. So every assessment situation bring with its own list of things. Setiap pentafsiran tu, nak kira buat soalan quiz ke, soalan jawab verbally ke, atau nak buat peperiksaan ujian bulanan ke, semuanya ada dia punya list of things yang dia kena buat. Kena siapkan soalan, tengok soalan tu macam mana, dan supaya tak go wrong lah, tak salah dan tak bias. Effective communication and assessment result must be communicated. Bila dia dapat result tu, budak kena tahu lah bila, apa markah dia dan sebagainya. Bagi balik lah markah dia, tengok apa yang dia dapat. Supaya dia dalam time yang betul lah. Okay. Before the next assessment lah. Kalau kita tanya berbeli, kita boleh tengok kan. Kita boleh tengok kan budak tu boleh jawab ke tidak kan. Kalau budak tak boleh jawab dengan betul, kita minta orang lain pula jawab, pelajar lain pula. Jadi communication of formative assessment information provide the kind of descriptive feedback learner. Dia ada descriptive, dia ada inference punya feedback kan. Descriptive ni mana kita boleh tahu daripada ramai-ramai tu berapa. Daripada 5 soalan, dia boleh jawab 5-5 tak? Descriptive. Maklum balas descriptive tentang perkembangan pelajar. Communication in a summative assessment context give all recipient and understanding the subject of study. Kita dah ajar semua topik, subtopik dan topik besar tu, ataupun bulan tu, kita kata ujung bulan ni ada ujian bulanan. That is formative. Tapi kalau sampai pertengahan semester kita buat, masa itu adalah mungkin summative assessment. Kita dapat tahu cukup ke tidak proses pembelajaran itu. Okay. Jadi student involvement. Ni kadang-kadang jarang dibuat lah. Student decide whether the learning is worth the effort required to attain. Sebenarnya kalau betul-betulnya kita, kalau budak tu dah cukup matang, kita boleh libatkan mereka dalam proses pembelajaran dia. Decide whether they believe they are capable of reaching the learning target. Kita letakkan target tu dan dia tengok boleh tak dia capai. Student decide, ni student involvement lah, whether to keep learning or quit working. Dan kalau di peringkat universiti boleh lah macam ni. Tapi kalau sekolah rendah, sekolah menengah, susah nak libatkan pelajar dalam assessment tu lah. Melainkan kita buat project base lah. Kita bincang dulu dengan pelajar, apa yang dia nak buat, patut buat. Boleh tak dia buat. It's only when student make this decision in the affirmative that our instruction can be innovated dia lagi. Dia bagi maklum balas lah sama ada apa yang dia dah pelajari itu cukup ataupun sesuai untuk pembelajaran mereka. So quality of classroom assessment, clear purpose, tadi cakap, clear targets, sound design, effective communication dan student involvement lah. Student involvement dia sama-sama cikgu membincangkan keperluan-keperluan dia untuk ditafsirkan bagaimana. Dan kalau kita kat Malaysia ni, kita dah tahulah ujian-ujian besar tu apa dia. Pada setengah sekolah dia ada ujian awal tahun, pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Jadi basically dia dah targetkan lah apa yang dia nak capai dalam peperiksaan besar-besar tu. Okay, setting a target. Kita kena ada knowledge target. Kita nak ukur knowledge. Knowledge target represent the factual information. Kita ukur tu tentang maklumat facts, fakta. Malaysia ialah negeri iklim katulistik, factual information kan. Okay, kita tanya, kita ada benda facts lah. Ataupun procedural knowledge.
yang berkaitan dengan prosedur. Bagaimanakah anda boleh mengenal pasti bagaimana untuk mengurangkan proses pencemaran? Knowledge berkaitan dengan prosedur, dengan mengurangkan lepasan asap daripada kenderaan, pembuangan sampah dan sebagainya. Itu prosedur. Conceptual understanding, konsep. Apa yang awak tahu tentang fotosintesis? Konsep fotosintesis. Underpin is disiplin. Jadi setiap subjek dan mata pelajaran tu dia ada benda yang kita boleh ukur knowledge dia. Ataupun kita boleh ukur reasoning target. Memberi reason lah. Reasoning ni menakul lah. Sama ada target reasoning tu atau proses. Kenapa benda ni boleh berlaku? Apakah tindak belas kimia yang terjadi dalam tubuh badan yang manusia ataupun binatang? Dia thought proses, kena fikir. Skill target. Dia kena buat sesuatu, dia kena demonstrate kan. Dia kena buat demonstrasi dalam pendidikan jasmani. Macam mana nak menyangga bola? Bagaimana nak sepak tendangan leret? Demonstrate benda tu. Dia kena tunjukkan skill dia. Macam mana nak dalam elektrolisis, macam mana nak buat melakukan ujian elektrolisis dan apa perlu ada elektrolit apa dan sebagainya. Ataupun produk targets. Dia hasilkan sesuatu, dia create sesuatu, dia kena buat sesuatu. Dengan produk target dia ada benda yang kena dibuat dan dihasilkan. Ataupun disposition target. Disposition target refer to attitude. Dia terkumpul, sikap dia, motivation dia, interest dia. Dia yang ada kaitan dengan emosi dan feeling dia. Towards learning lah. They present important effective goal useful for student in from byproduct of educational experience. Contoh kita bawa pergi lautan zoo negara contohnya. Dekat sana kita tengok berbagai-bagai jenis binatang. Balik kita tetapkan satu pentafsiran. Buat satu esei karangan lawatan ke zoo negara. So apa dia punya sikap dia, perjalanan dan tengok binatang-binatang tu semua. Itu disposition target. Okay. Ini ialah Kentucky Dispatching Standard Flowchart lah. Macam mana nak buat apa tu, engage polling account lah. Macam kalau read the standard, baca standard flowchart Kentucky ni, is there agreement on meaning intent of the standard? Kita letak satu standard ukuran ni. Kalau yes, dia determine, pastikan overall type of standard, knowledge ke, reasoning ke, performance ke, skill ke, product. Kalau no, kita discuss the standard further. Sama ada standard yang kita nak ukur tu sesuai ke tidak. Jadi kita terus pergi ke bawah ni, ada knowledge target, ada knowledge and reasoning targets, ada S ni. S ni ialah apa? Knowledge, reasoning dan juga skill target. Ataupun kita gabungkan empat sekali. Knowledge, reasoning, skill dan product. Semua ni ukur dalam satu pentafsiran. Tapi bukan selalulah berlaku benda ni. S ni skill ni kan. Jadi sampailah ke bawah ni kita tengok review all the target collectively. Kita nak ukur tu yang mana satu. Kalau dia boleh buat at, I can and I will be able to. Jadi if the target is knowledge level, all underlying target will be at the knowledge level. Kalau kita nak ukur tu knowledge saja, soalan-soalan tu mesti berkaitan dengan level knowledge. Kalau yang kita nak ukur tu pasal reasoning, menakul, okay. Kalau menakul ni maknanya kita kena ada knowledge komponen yang lain lah. Ni menakul ni, reasoning. Dia ada knowledge dan reasoning dia kena ada. Kenapa berlaku satu K4 soalan kan? Lebih tinggi lagi lah. So skill target always have knowledge. And depending, they also require reasoning. Tengoklah ni dia punya campuran dia ni. Jadi soalan-soalan yang begitu Product target will require knowledge and reasoning. Kalau menghasilkan produk, buat sesuatu produk tu kita minta buat project base. Dia mesti ada knowledge, dia kena ada reasoning juga dan skill. Okay, method. Macam mana cara dia? Method, kalau personal communication, question during instruction. Budak tu kita nak ukur dari segi komunikasi dia, personal dia.
kita boleh tanya dia lepas mengajar. Semasa mengajar sikit tu, kita question dia semasa proses pengajaran. Ataupun kita boleh interview, bila buat conference, bincang, ataupun participation penglibatan, ataupun buat oral exam, sebab dia kena communicate kan. Ataupun student journal logs, dia kena tulis lah benda tu yang apa yang dia fikirkan, yang dia alami. Kalau selected respond, respon yang terpilih, kita boleh buat multiple choice, aneka pilihan. Kita boleh true false, jawab betul atau salah. Atau kita matchingkan yang sini kiri A dengan B, match yang mana. Atau fill in the blank question. Sebab dia pilihlah yang mana yang ada dalam tu. Betul salah ke, 1, 2 dan 3, 1 dan 1, multiple choice. Ataupun dia match satu tempat. Ataupun isi tempat kosong. Di setengah tu memang tak ada jawapan yang dibagi. Ada tu dia kena ada dia bagi jawapan. Jadi sini tempat kosong tu. Kalau written response, ni kena jawab soalan-soalan pendek. Ataupun extended written response item, dia kena tulis secara lebih lanjut lagi lah. Performance assessment, dia boleh perform task. Dia boleh buat satu tugasan dia kena buat. Macam awak lah, performance task assessment. Ataupun performance criteria, ada pengajaran mikro dan makro, nanti ada satu rubriks. Tidak mengajar, kita tengok rubriks tu. Kalau semua ada, markah dia begini, 4 untuk komunikasi. Kalau ada pentafsiran dibuat, kalau lokis semenjang pengajaran tu, maka kita dapat penuhi kriteria tertentu lah. Dia ada performance. So ni dia cara-cara lah. Cara-cara kita boleh tanya. Kita tak boleh ukur mentafsir pelajar kita. Faham tu? Boleh tanya, boleh buat soalan ujian macam ni, ataupun buat quiz, multiple choice ke, true false ke pun boleh, atau matching pun boleh, atau fill in the blank pun isi tempat kosong, untuk bagi kata edaran tu isi tempat kosong apa yang kita tanya, kita ajar tadi. Ataupun dia kena tulis short answer items, soalan-soalan pendek lah. Ataupun soalan yang panjang, karangan yang panjang dia kena tulis. Ataupun kita bagi dia task, dia kena buat dan kita nilai. So selected response, ni tadi dah terangkan. Ni contoh selected response. So contoh ni multiple choice, true false, matching. In the blank. Okay. Kalau multiple choice, there is only one right answer. Satu jawapan yang betul. There are several plausible alternative. 1 dan 2. 1, 2, 3. 3 dan 4. Semua di atas. Kan? Dia ada possible answer kan. Dia kena pilih lah mana yang paling tepat. Kadang-kadang kecuali apa? Dia bagi 1, 2, 3, 4. 1 dan 2. 1 dan 3. Tapi soalan dia kecuali yang mana? Jadi kena pilih yang bukan. Advantage dia, kebaikan dia apa dia? Can measure a variety of objective. Boleh ukur berbagai objektif. Easy to score. Can cover a lot of material. Carefully crafted. Boleh ada distracted. Kecuali apa? Berikut ialah kenderaan. Distracted. Kecuali apa? Bagilah kereta ke, basikal tu. Kemudian tiba-tiba ada apa ni? Pokok. Jadi itu macam logik lah kan. Ataupun kenderaan yang hovercraft. Budak pun distract benda tu. Ini kenderaan ke apa? Budak tak tahu. So dia ada limitation dia. Limitation dia, batasan dia guessing lah. Budak boleh teka je main tembak je kan. Up to 30% chances. Kadang-kadang budak tembak, dia tak tahu dia tembak je lah. Sir, sorry kat sini azan. Okay, kita berhenti. Kita berhenti kejap.
Okey, dah habis. Boleh kita sambung balik. Terus dia. Mana tadi ni? Okey. Jadi ada baik buruk dia dah, ada limitasi dia dah. Kalau through fast, a large body of content is can be tested dah. Ada banyak content yang boleh kita ukur. Boleh tanya banyak soalan. Tapi can be trivial and misleading. Pasal boleh guess. Guessing dia punya Q score dia lebih kurang 50%. Dalam matching, padankan. There are many related thoughts of facts you want to measure atau associatekan benda yang kita nak kaitkan lah. Kita nak padankan bahagian A dengan bahagian B. Can cover a lot of material, keuntungan advantage dia, easy to score. Can serve as several multiple choice item, tapi process of elimination can still score if not written carefully. Kalau tak betul-betul tulis dengan baik, rancang dengan baik, mungkin akan berlaku apa, skew juga kan. Tapi dia tak bagi percentage dia dah. Can skew score if not written carefully. Kalau fill in the blank, senang lah cikgu kita buat soalan fill in the blank. A clear short answer is required. You want to determine if student knows the answer. Dia tak boleh tagak-agak, dia kena jawab. Ada pilihan kan. Jadi assess production of response. Perlu masa lah, take longer time to score. Reduce the possibility of getting right answer by guessing. Tak boleh nak agak. Kalau selected response assessment, guideline dia, keep wording kalau boleh. Kalau selected response ni macam ni, soalan-soalan objektif ni semua, aneka pilihan, true false ni semua, boleh keep wording simple and focused. Yang terlalu panjang sangat. Aim for the lowest possible reading level. Budak kan ada daripada yang lemah sampai ke yang pandai. Jadi dia ada apa tu? Bell shape. Number distribution punya apa tu pencapaian lah. Sebab ada budak pandai, ada yang lemah. Jadi pertengahan tu banyak. Macam tu lah. So, guideline. Right dia, what are the pools of maneuver? Ni contoh-contoh lah ni yang boleh baca lah. Ni contoh-contoh. Ya. Jadi ask full question in the stand. Ni contoh-contoh lah. Okay. Continue. Do not make the correct answer obvious. Terlalu obvious sangat lah. Bagi soalan-soalan yang terlalu bagi jawapan yang obvious memang lah. Macam tadi jenis kenderaan. Tiba-tiba letak pokok dia. Obvious sangat lah. Yang bukan tu itu lah je. Jadi highlight critical easily overlook words. Not most. Benda-benda yang kita nak suruh dia aware tu kita highlight kan. Hitamkan. Besarkan. Kecuali except apa. Yang kurang. Not. Bukan. Yang banyak contohnya. Have a qualified clicks reach item. Kita minta kawan kita tengok balik soalan-soalan tu sama ada sesuai ke tidak ayat dia. Double check lah scoring ni. Kalau written assessment ada yang short answer item, boleh juga kita buat. Describe two different between fruit and vegetable. Short answer. Dia tak ada menjelaskan, terangkan apa perbezaan buah-buahan dengan sayur-sayuran. List 3 course of Spanish and American. Ni sejarah. Kalau example of extended written, evaluate 2 solution contohnya. Nilaikan 2 penyelesaian kepada masalah persekitaran, environmental problem. Choose which is better and explain. Ni kena panjang lagi jawapan dia. Pilih boleh mana yang bagus di antara 2 penyelesaian masalah persekitaran tu dan explain, terangkan. Ni kan panjang dia kena jawab. What motivate the lead character ni dalam literature lah. Piece of literature, interpret dan sebagainya. Example of point approach. The cycle describe the sequence of reaction by the cell generate energy which consume oxygen. Example of point approach. Bagi point ni kemudian dia tolong jawab. Yang consume oxygen, yang produce carbon dioxide, yang convert ADP to ATP ni biology. Example of rubric approach. Ada rubrik kotak-kotak daripada yang lemah kepada yang boleh jawab sepenuhnya. Dia ada kriteria dia lah. Itu rubrik approach. Dia ada jadual dia. Kadang-kadang komunikasi, pelajar boleh menjawab satu soalan, satu jawapannya. Pelajar boleh menjawab
berbagai contoh-contoh jawapan daripada soalan yang guru beri. Maka dia kan kena berbeza-beza. Written assessment quality guideline. Kalau pentafsiran bertulis, written response the best assessment method for this learning target. Adakah ni yang terbaik untuk cara kita menilai? Bukan semua benda yang kena written yang mathematics kan. Jadi kita kena tengok balik lah. Ada yang perlu jawapan yang secara bertulis, ada yang kena secara verbal lah. Dua item call for focus response. Is the knowledge to be used clearly indicated? Adakah pengetahuan yang perlu digunakan jelas? Is the reasoning to be demonstrated clearly indicated? Ini quality. Soalan-soalan kita tu inilah patut kita fikirkan. Adakah perlu tunjukkan reasoning tadi? Is the item written is the lowest possible reading level? Budak yang tak pandai membaca pun boleh faham lah. Ataupun budak yang betul-betul mahir saja boleh faham soalan tu. Okay. Is there enough item to provide divisible activity? Written assessment, quality guideline, quality of scoring for the knowledge aspect of the response is clear. How point will be awarded? Macam mana kita nilai? Macam mana kita bagi markah? Kalau lembaga peperiksaan dipanggil cikgu-cikgu menjawab menanda SPM dia dipanggil beberapa kali lah, dia try, dia bagi soal, bagi jawapan budak, tengok berapa markah dia. Jauh tak beza antara satu sama lain lah. Jadi dia ada rubrics dia. Okay. Scoring consideration, the total number of items to be scored. Ataupun berapa dalam 50 soalan, berapa jangka masa dibagi untuk jawab. 2 jam. 3 jam macam tu. Okay, kemudian ada performance assessment. Okay, performance assessment nak menilai pencapaian. Dia kena example of demonstration, reflective skill targets. Seperti kalau dia belajar muzik, dia kena main instrumen dia. Kan? Kalau kita belajar kat Yamaha, kita belajar, bila ujian tu nak naik grade tu, kita kena main. Kita kena, kalau dalam sains, kita kena carry out scientific experiment, kita kena jalankan eksperimen. Ataupun kalau kita belajar bahasa, kita bercakap. Kalau kita ukur budak punya reading, kita membaca dengan kuat dan sebagainya. So antara contoh performance assignment, term paper, okay. Dia kena buat assignment, dia kena buat tugasan untuk semester tu. Dia kena buat lab report selepas dia buat eksperimen. Dia kena buat art, work of art, lukisan. Dia kena buat workshop creation, kerja kayu. So designing good performance based assessment, dia ada rough ni. Dia ada role. Writer must imagine themselves in fulfilling specific role. For example, as tour guide, soalan dia. Role, audience, format, topic dan strong work. Ini tadi rough kan. Jadi dia punya peranan dia kena tahu audience dia kena tahu format dia, format macam mana nak jawab, kemudian nak kena buat apa, brochure ke, memo ke, surat ke. Kemudian kena ada topik, kena ada strong work yang dia ukur lah. Ini performance based assessment yang melibatkan apa kita kata rough tadi lah, betul. Audience, pelajar kita, format dia apa, topik apa, kemudian penulisan dia macam mana dia punya verbs, tata bahasa dia, bahasa yang digunakan dan sebagainya. So, strong work this to narrative, chronicle, dia kena sample work, berikan chronicle, kronologi, peristiwa, pembukaan kota Mekah ataupun peperangan Abrahah menyerang Kaabah Mekah. Beri narratekan benda tu, ceritakan, describe experience, give account, recount, to inform. Kalau purpose dia to inform, kita strong word dia bagi brief, bagi ringkasan, clarify, jelaskan, compare, bandingkan, define, discuss. To persuade, persuade ni maknanya macam nak mempengaruhi, kita minta dia argue, challenge, cabar, compare, convert, convince dan sebagainya. Itu ni ayat-ayat dia lah. Okay.
temporal verb and phrases. For example, using the RAF tadi. RAF tadi ni kan, role, audience, format, topics and strong verbs. Imagine that a 5th grader teacher from the elementary school you attended has asked you to have, because she knows that younger children look up to the teachers. She asks you to have to teach a student how healthy food habits and becoming healthy adults. So your assignment in a report to be read by the 5th grader, explain 3 or more habits they can establish now to help them become healthy adults. So dia minta tolong macam mana nak mengukur tu pelajar ni boleh mempunyai diet yang baik lah. Budak 5th grader lah, 5th grade ni, darjah 5 macam tu. Macam mana dia boleh terangkan cara-cara dia lah. Jadi, in framing your report, dan report tu consider the following question. What is healthy habit? Apakah yang dimaksudkan sebagai healthy childhood habit? Jadi, apa ni? Healthy habit kanak-kanak yang sihat. A good health will involve beyond eating habit, menyebabkan pemakanan yang sihat. Dan apa dia, what should child do and what should child avoid. Jadi bila dia buat macam ni, dia kena tahu role dia. Siapa tu student dia, audience dia, 5th grader. Buat format apa, report tentang student dia. Topik pasal habit. Purpose dia dah to teach lah. Macam mana nak mengajar daripada hasil daripada proses pentafsiran yang dibuat. Contoh-contoh lain lagi ni dia. Rubrik. Ini rubriks. Level 3, level 2, level 1. Ni level 1, level 3 ni yang paling tinggi lah. All requirement of the task are directly aligned to the learning target to be accessed. Semua benda lah yang diperlukan. Ini sebahagian. Ini task are not aligned. Maka ada satu, kalau budak buat ni je, maka ni satu. Kalau budak dapat beberapa requirement dia boleh tulis, dia boleh jawab, maka hanya 2. Kalau dia boleh jawab semua sekali, maka hanya 3. Macam tu lah. Ni kalau authenticity, keaslian kan. Provide realistic context of possible giving a learning target intended. Kita provide an artificial context. Ni realistic, ni artificial, ni either provide, no context. The task either provide no context. Langsung tak bagi contoh-contoh konteks. Itu ni rubriks. Okay, ni rubriks. Besok pengajaran mikro pun besok 1 sampai 4. Pelajar dapat menerapkan bahan-bahan tu mengajar yang membantu pengajaran dia. Pelajar menerapkan sebahagian. Pelajar langsung tidak ada bahan bantu mengajar. So ada dia punya rubrik sudah ukuran dia. Okay. Dan seterusnya lah. Semua ni. Okay. Bahan dan sebagainya. Ini contoh-contoh dia. Okay. Contoh-contoh dia. Okay. Kita boleh baca tu. Okay. Personal communication assessment. Kita nak uji seorang-seorang. Kita boleh tanya budak. Tanya budak yang blur muka dia. Kita tanya budak yang macam tak faham gitu. Kita boleh tanya dia. Ataupun kita minta volunteer. Siapa nak jawab soalan cikgu ni? Ataupun kita boleh interview student in conference. Kita bersoal jawab. Macam interview orang. Apa yang orang faham tentang interview dia kan? Apa yang dia faham dalam satu sesi pengajaran tu. Listening to student as they participate. Dengar bila budak tu present. Masa dia perform di kelas, tengok. Boleh kuasai atau tidak. Ataupun kita boleh giving examination orally. Buat soalan, apa tu? Secara oral, ujian oral. Kan? Ataupun having student keep journal. Ataupun budak tu, apa benda yang dia buat, dia tulis kat journal. Atau kat logbook dia. Jadi kita boleh tengok perkembangan dia. Hasil daripada logbook ataupun journal tu. Ini contoh dia. Personal communication assessment. Okay. Instructional question and answer. Cikgu tu tanya budak untuk jawab. Okay. Target dia lah sama ada reasoning ke atau knowledge. Kalau kelas discussion, ni kelas bincangkan ni. Cikgu nak dengar. Student engage in discussion. Can be either teacher-led or student-led. Cikgu memimpin ataupun pelajar sendiri memimpin. Ini satu tajuk. Jadi ini kita tengok
knowledge, reasoning dan juga skill. Kalau conferences and interview, kita interview budak tu, kita tanya dia, kita interview dapat kerja lah tu. Teacher meet the student to talk about what? Apa yang awak faham tentang sesuatu tajuk yang cikgu bagi tu? Dan apa yang dia dah belajar, apa yang dia tak belajar. Ini lebih kepada apa tu? Knowledge and reasoning. Ni primary use formative. Ini formative and summative. So boleh tengok lah ni, kalau oral examination, cikgu bagi soalan-soalan, budak kena jawab lah secara verbal. Nah, ni dia kena, kita nak ukur knowledge, reasoning and skill. Plus summative dan seterusnya. So ni ialah personal communication assessment. Ask question that explicitly secara jelas, nampak, dengar, summarize or key point of the learning. Boleh tak awak rumuskan apa belajar hari ni dalam penutup? Cikgu, hari ni kita belajar 3 benda lah cikgu. Satu, kita faham apa maksud gini. Yang keduanya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu benda yang cikgu tanya tadi kan, cikgu belajar tadi. Jadi dia boleh secara explicitly summarize benda yang kita ajar. Jadi encourage student to interact dan seterusnya. Teacher pun sebagai responder bagus. Atau ada lagi satu kurang tadi yang ini. So budak-budak tu respon kepada soalan cikgu. Okay, deciding what to keep track or what to report, how to report. Jadi diagnostic and practice event in classwork, exercise, problem task, sum of total. Deciding dan pastikan yang mana kita boleh keep track. Apa yang kita nak report. Yang macam mana kita nak report. Biasanya di Malaysia ni kita dah ada dia punya performa dia lah. Apa yang kita nak ukur lah. Untuk ujian-ujian pentadbiran bilik darjah, pentadbiran berdasarkan sekolah dan sebagainya. Jadi kalau dekat ni theoretical ni ialah learning gain. Apa yang kita belajar, improve over time. Baik kita dalam jangka masa tertentu, specific strength dan sebagainya lah. Nanti boleh tengok ni lah, work habit, attendance, kehadiran dia, boleh kita ukur dan sebagainya. Periodic assessment secara berkala, pentadbiran tu ada final exam, itu kita boleh buat report dia dan sebagainya. How does we choose an assessment method that reflect the target? I need it. Okay. Kalau knowledge, target method dia selected response yang tadi lah. Pilihlah yang mana, adakah pilihan ke, objektif ke. Jadi kalau selected response tu can access isolated element of knowledge. Kalau written response tu knowledge yang strong, dia can access element of knowledge and relationship. Kalau performance tu dia partial can access element of knowledge, sebab kita tengok turasan tu berdasarkan keupayaan kita dah tetapkan. Kalau personal communication tu yang paling strong saya can access element of knowledge and relationship among them. Dia boleh ukur tu elemen-elemen pengetahuan dan hubungan yang ada satu sama lain. Kalau reasoning menakul ni, kalau good tu can access many but not all lah. Kalau yang strong tu, written response ni strong can access all reasoning target. Kalau performance assessment ni partial, dia boleh mengukur sebahagian ni. Kalau yang kuat punya tu, personal communication boleh ukur semua sekali dan seterusnya. Sekarang kita ada school-based assessment. School-based assessment Ministry of Education Malaysia 2016. Apa dia buat school-based ni? Okay, apa yang berlaku ialah develop, bina, atau select assessment measure. Macam mana nak ukur pencapaian pelajar? Kementerian dah tetapkan lah. Dia kemudian dia formulate statement of intended learning outcome. Apa adakah statement yang diformulasikan supaya dapat ukur hasilan pelajar tersebut? Ini termasuk dia create experience leading to outcome. Ciptalah pengalaman-pengalaman yang membawa kepada hasilan tu supaya dapat ditafsirkan. Discuss and use assessment result. Bincang dengan pelajar ataupun mak ayah hasil daripada keputusan pentadbiran tu supaya next time dia boleh improve diri dia. Ini lemah matematik, dia lemah sains, dia lemah apa. Jadi kita boleh improve supaya proses pembelajaran yang akan datang dia akan dapat diperbaiki lah. So ini lebih kurang yang berlaku dalam komponen SB ini, School Based Assessment. Okay. Jadi student A, markah take off value dia 80. Budak pandai.
Ada budak tak berapa pandai, take off value dia boleh kata buat exam je 35. Jadi sini kita kena mid year kita target dia 84, dia naik. Kemudian hujung tahun dia naik 92. Kalau student yang lemah tu, take off value dia paling banyak pun dia boleh dapat 60. Nampak tak? Tapi dia improve kan? Walaupun dia lemah. Dia improve kan proses pentafsiran dia tu. Dia naik-naik juga. Beza lah tu dengan budak pandai dengan budak lemah tu. Okay. Jadi boleh tak kita buat school base macam ni? School base macam ni bergantung kepada kemajuan dia. Okay. Jadi apa yang berlaku? Incorporate different people, teachers, parents dan peers. Kaitkan dengan cikgu, mak bapak dia dan juga rakan-rakan dia lah. Kemudian apa? Determine learning outcome. Tetapkan hasil pembelajaran to support and motivate student. Bila kita tunjukkan take off value dia, pada permulaan tu dia rendah, yang ni tinggi, tapi dia berkembang kan, maka kita boleh relatekan dengan dia punya, kita boleh support dia dengan learning outcome, dengan hasil pembelajaran kita. Allow student to get support. Benarkan pelajar nak dapatkan bantuan supaya dapat tingkatkan proses pembelajaran dia daripada dalam bilik kerja ataupun daripada rumah. Jadi mak bapak tu tahulah kelemahan dia. Help identify, develop or academic and working skills. Okay. Kita kena pasti apa yang patut secara akademik dia berkembang dan juga working skill untuk dia bekerja, untuk dia belajar tu dan sebagainya. Jadi kita dapatlah komprehensif yang menyeluruh, systematic, continuous, diagnostic dan integrated teacher directed assessment procedure. Ini school based assessment yang berlaku lah. Maka kita akan dapat pentafsiran yang menyeluruh, yang sistematik secara berterusan, okay? Dan boleh diagnose lah budaknya kelemahan. Sebab kita libatkan pelajar, kita libatkan parent, kita libatkan cikgu semua dalam pentafsiran ni, pentafsiran bilik kerja ni. Apa ciri-ciri school based assessment yang kementerian buat tu? Involve the teacher from beginning to the end. Cikgu yang menilai pelajar tu daripada mula sampai habis hujung tahun. Okay. Kemudian tu masa kerjanya banyak. Collection of numbers of sample of student performance over a period of time. Kita kata dengan budak, lepas minggu depan cikgu nak ukur punya pencapaian. Okay, performance awak. Student are more active during the assessment. Pelajar secara aktif terlibat dalam pentafsiran. Kemudian identify and develop suitable assessment task. Kita kena kenal pasti dan kita bentuklah apa pentafsiran yang sesuai untuk pelajar kita. Jadi di school base kan, conducted by student own teacher. Cikgu yang mengajar tu yang akan nilai. Kalau pentafsiran kebangsaan, bukan cikgu yang mengajar tu nilai, orang lain nilai lah. Ini nak kurangkan exam oriented lah. Nak kurangkan exam untuk budak terlalu bertumpu kepada peperiksaan dia belajar tu untuk berjaya dalam peperiksaan. Tapi kalau yang jenis ni, nak tengok perkembangan dia. Okay? Stimulate continuous. Continuous evaluation. Penilaian yang berterusan. So that you can adjustment of teaching and learning. Kenapa kementerian buat ni rasional? Sebab nak tafsir secara berterusan. A pressure free environment. Ni budak-budak kecil lagi dah darjah 5 dah exam. Dah ada exam kecil lagi dah ada tekanan kan. Jadi tak ada lagi pentafsiran sekolah rendah kan. Pentafsiran ujian kalau zaman saya dulu ujian darjah 5 kan. Peperiksaan darjah 5. Jadi semua bertumpu kat situ. Jadi kuranglah pressure. Okay. Improve reliability of the assessment. Sepatutnya tak bias lah. Cikgu sendiri yang nilai, tengok perkembangan budak tu. Sepatutnya bagus lah. Tak bias. Reliable lah. Boleh dipercayai. Jadi kena cikgu ni kena latih lah. Macam mana nilai pelajar. Reinforce student autonomy and independent learning. Memperkukuhkan autonomi pelajar untuk belajar sendiri dan secara bebas ya. Reduce reliance on one-off public exam. Kurangkan lagi bergantung kepada public exam. Ada orang suka, ada tak suka. Ada orang suka balik-balik. Sebab dia kata susah nak pilih budak masuk asrama penuh. Jadi dia kata adalah ujian darjah 5, darjah 6 tu kan. Penilaian tahap kecekapan tu, PTK tu. Reflect actual abilities. Apa tu? School based assessment ni menggambarkan keupayaan pelajar sebenar dan standard yang patut diukur. Allow immediate and constructive feedback. Cikgu bila dia dah tafsir, dia tengok pelajar dia dah banyak kena baiki, dia boleh terus boleh bagi feedback maklum balas.
maklum malas dan benda-benda. Tapi kena fikir baik-baik cikgu ni dah latih ataupun tidak. Cikgu ni membuat penilaian yang sebenar ataupun tidak, ukuran dia tu kena betul lah. Kadang ada orang petikai kan. Kalau budak tu favoritism kan. Budak tu kesukaan cikgu, takut nanti cikgu bagi markah yang tak sepatutnya. Bukan pasal pentafsiran tu, tetapi pasal benda lain. Cikgu suka. Itu bias tu kena kurangkan lah. Itu satu masalah yang kita kena fikirkan. Jadi step of conducting school-based assessment, kena identify curriculum. Baca curriculum, tengok, select lah, selecting learning, kemudian school priorities. Sekolah ni dia ada priority dia macam ada sekolah yang ada bahasa Arab, ada yang tak ada aliran agama dan sebagainya. Priority dia apa? Ada yang dual DLP, dual language program, dia math dengan sains dalam bahasa Inggeris. Itu requirement kalau budak minta, mak bapak minta. So kita tengok balik school priorities tu and the context of learning. Okay. Kemudian sequencing learning, ada sequence dia, plan, kena rancang, kemudian kena ajar, kemudian tengok respond to the student needs. Okay. Anda kata sekolah kat bandar ni contohnya, mak bapak request supaya nak anak dia belajar math and science dalam bahasa Inggeris. Jadi kena buka kelas DLP. Itu request. So, kita kena susun benda tu. Jadi kita kena sequencekan macam mana cikgu yang nak mengajar tu dilatih dalam mengajar math and science dalam bahasa Inggeris. DLP lah, dual language program. Ada kat sekolah. Okay. Developing assessment. Kita kena develop. Pilihlah yang mana yang sebelum-sebelum ni supaya dia komprehensif dan meaningful. Making judgment, kita boleh ukur macam mana ukuran pencapaian tu dibuat lah. Dan gunakan maklum balas, feedback. So dalam SBA Malaysia, dia ada assessment tentang akademik, dia ada non-academic learning. Jadi akademik ni ada centralized assessment secara berpusat, ada juga in-school assessment, school-based assessment tu. Sekolah buat. Ada yang kementerian buat, ada yang sekolah buat. Kalau non-academic, sport, co-curriculum activities, ada penilaian dia. Cikgu PJ tu kena ukur dia, kena nilai dia, fizikal dia macam mana, sport. Kalau cikgu co-curriculum ada penongkanan koko. Dia ada dia punya jatuh kasa dia. Dan macam mana dia nak ukur penglibatan pelajar dalam badan-badan uniform, kelab dan persatuan, dan sukan dan permainan, ukur. Kemudian ada psychometric assessment. Pengukuran psychometric lah. Yang pentafsiran yang kementerian buat. Okay? Ada soalan-soalan dia. Yang mana dilakukan? Macam mana dilakukan school-based assessment? Continuously assess student. Kan? Secara berterusan mentaksir pelajar punya perkembangan. Example macam mana? Dalam kelas kita tanya during lesson. Apa yang kita ukur tu? Kita tanya tu. Assess student knowledge. Tanya pengetahuan dia. Assess skill. Assess value. Benda-benda ni yang kita tanya. Kita tengok, kita ukur, kita tafsir. Will be used to design next lesson. Jadi dengan questioning ni kita boleh design balik lah kita punya next lesson tu supaya boleh improvise jadi lebih baik. Poin yang kedua, continuously assess student development as part of learning. Tafsir secara berterusan sebagai satu perkembangan pelajar sebagai satu daripada proses pembelajaran. Example, contoh dia reflective and peer review. Kita buat mind mapping, kita buat kerja kumpulan, buat mind map. Kita buat portfolio, kita buat refleksi apa yang dia belajar tu. Ataupun kita minta rakan dia peer review. Dia buat grading pada rakan dia sendiri. Ataupun buat discussion. Dalam discussion tu tengok apa dia punya penglibatan dia. Kalau assess student learning achievement, assessment of learning. Kalau assess student learning achievement, pencapaian. Pentafsiran ni ialah kalau pencapaian ni, achievement ni untuk mentaksir proses belajar tu. Contohnya kita buat summative assessment, final presentation, pertemuan kedua, ataupun final exam.
Itu pun part of school-based assessment. Jadi principle of school-based assessment atau class-based, dia ada pentaksiran bilik darjah, dia ada pentaksiran sekolah sekarang ni. School-based assessment, class-based assessment. So dalam tu ada apa? Design and develop by subject teacher. Cikgu darjah, cikgu yang mengajar subjek tu yang akan design dan bina kan lah. Jadi dia akan dibimbing lah oleh panitia, ada bagi orang yang dah ada kursus. Dia bagi kursus dululah. Kemudian prinsip dia apa lagi? Criterion based assessment. Ada standard yang dia kena capai. Standard pembelajaran yang dia kena capai. Macam tadi standard pembelajaran, pelajar dapat whatever kan. Systematically documented. Secara sistemnya dia tu didokumentkan lah, disimpan, ada file dia bagi pelajar tu, ada dokumen dia yang boleh rekodkan dan analyze dan mengkaji penambahbaikan improvement yang berlaku. Dan ini lebih pada fokus on individual development pada setiap pelajar tu. Itu jadi banyak kerja tu sebab kita mentaksir each student kan, dan kita kena buat design benda tu. Kita kena tengok soalan-soalan yang macam mana yang boleh kita ukur pencapaian dia. Jadi kerja ni banyak. Consist of both summative and formative. Jadi setiap topik ada ukuran dia, setiap topik ada pentaksiran dia, sampai ke ujung pun ada pentaksiran dia. Jadi dia ada formative, pentaksiran summative dan pentaksiran formative. Assess student all aspect of learning. Jadi kita taksir tu semua aspek pembelajaran yang kita ajar dalam subjek tu. You use more than one source to assess. Gunakan banyak lah, bukan satu sumber. Ada berbagai cara lah kita assess. Require follow up action. Lepas kita taksir tu, kita kena ada follow up je lah apa yang kita buat dengan pelajar. Jadi seolah-olah kita bagi ruang untuk pelajar improve. Encourage or self-access and peer review. Ini antara contoh-contoh skill to assess. Knowledge is thinking skill, kinesthetic skill, PJ pun kena ukur juga kan. Positive attitude kena ukur, language skill kena ukur, arithmetic skill kena ukur, creativity kan. Inilah skill yang kena taksirkan lah. Creativity, learning skill, social skill, health and intelligence, manipulative skill, practical skill, moral value. Semua ni kena buat pentaksiran dia. Jadi banyak kerja cikgu lah. So assessment ni dah. Assessment is collecting information about people progress. Plan and implemented and reported. Rancang, jalankan dan reportkan benda tu. Ada laporan dia. Untuk semua cikgu lah. Dan mestilah ongoing. Cuba tengok pembelajaran. Jadi SBA, School Based Assessment patutnya pressure free. Budak pressure free tak ada exam. Cikgu nilai je, tapi cikgu yang pressure. Banyak kerja nak kena ukur. Masa tu banyak untuk ukuran pencapaian. Reflect actual abilities. Dia bagusnya dia menggambarkan profil sebenar pelajar tu dan standard yang dia penuhi lah. Allow, mediate and constructing. Boleh bagi maklum balas. Apa tu? Semerta lah. Boleh kita tengok. Ya, ada soalan? Sekarang ni tak ada doktor. Ya, boleh saya teruskan kuliah lain? Boleh doktor. Sekejap.